Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 147, rahmatilah anak-anak yatim. Hendaklah anda merahmati anak-anak yatim dan mengusap kepalanya. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu 10 hasanatin. Barang siapa mengusap kepala anak yatim, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya atas setiap rambut yang diusap tangannya dengan 10 hasanah, iaitu kebajikan. Berusahalah untuk memasukkan perasaan gembira ke dalam hati kaum mukminin dengan apa cara sekalipun, selama yang demikian itu bukan dari yang berdosa. Hendaklah anda menjamin siapa yang meminta jaminanmu pada suatu keperluan kepada orang yang menghormati kedudukanmu, kerana Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan seorang hamba tentang kedudukannya sebagaimana dia akan menanyakan tentang hartanya. Tetapi jika seorang hamba menanggung sesuatu hukum had yang ditentukan syariat Islam, seperti hukum had zina dan curian, maka jangan sampai anda menjaminnya, kerana jaminan pada had-had Allah tidak boleh dijamin. Kemudian jika anda sudah membuat jaminan kepada seseorang, lalu anda diberi hadiah kerana itu, maka jangan sekali-kali anda menerimanya, kerana yang demikian itu adalah rasuah, iaitu sogokan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam fasal ini, dalam fasal mencintai dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang hak-hak sesama manusia ataupun perkara-perkara yang ataupun adab-adab yang perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia. Pada pengajian yang lalu disebutkan satu hadis yang panjang tentang siapa yang membantu seorang yang tidak punya, kelak Allah Subhanahu wa taala akan bantunya. Kita bantu seseorang ikut kemampuan kita, tapi bila Allah bantu kita mengikut kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menutupi keaiban seseorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib orang tu di dunia. Allah akan tutup aib kita di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan kesusahan orang Islam di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan salah satu daripada kesusahan-kesusahan di akhirat. Barang siapa yang memberikan keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi daripada keperluannya, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menolong seorang hamba selagi mana dia menolong saudaranya. Dan kita sebutkan juga seorang Islam itu adalah saudara dengan orang Islam yang lain dalam kecintaan mereka satu dengan yang lain, ataupun kasih sayang mereka antara satu dengan yang lain, rahmat mereka antara satu dengan yang lain. Kalau satu bahagian terkena sakit, maka seluruh badan akan merasa sakit.
Kita sebutkan juga dalam Islam ada takziah dan ada tahniah. Maksudnya kita bergembira atas kegembiraan orang lain dan kita bersedih dengan kesedihan orang lain. Bahagian daripada sifat seorang Islam, kesempurnaan iman seseorang adalah dia bergembira atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan bersedih atas musibah yang tertimpa kepada orang lain. Dan kita sebutkan juga bahawa orang munafik itu dia bergembira bila orang Islam diberikan kesenangan, dan dia akan rasa sedih bila orang Islam diberikan kemudahan ataupun kemenangan. Maka kita cuba begitu juga sifat hasad, menunjukkan seseorang itu tidak sempurna Islamnya atau tidak sempurna imannya. Dia tak boleh nampak orang senang. Nampak orang senang, sama ada harta ke, ada kepandaian ke, ada kepakaran ke, dapat ahli keluarga yang bahagia dan gembira dan sebagainya, dia tak boleh tengok orang senang. Sifat orang munafik. Tapi orang Islam, orang yang beriman, yang sempurna imannya, dia bergembira atas kegembiraan orang lain, bergembira atas kesenangan orang lain, dan dia juga cuba untuk memahami akan musibah ataupun kesusahan yang ditimpa oleh orang lain. Naam. Kita juga sebutkan antara adab sesama manusia adalah kita tidak memandang rendah kepada orang lain. Kita tak pandang rendah kepada orang lain, yang mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dianggap orang yang tak baik, orang yang jahat, kalau dia memandang rendah kepada orang lain. Walaupun orang tu seorang yang pendosa, dia melakukan maksiat dan sebagainya, selagi mana dia tak menzahirkan kemaksiatannya, selagi mana dia tidak berbangga dengan maksiatnya, maka kita cuba untuk tidak mengaibkan dia. Kita tak pandang rendah kepada dia. Sebab apa? Sebab orang yang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, dia punya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, dia insaf, dia kembali kepada Allah, maka Allah akan terima taubat dia, Allah akan kembali. Tapi kalau kita pandang rendah, kita dah melakukan kesalahan terhadap dia, Allah tak suruh kita pandang rendah, walaupun kepada orang pendosa. Bahkan disebutkan kita nak punya kena sangka baik dengan orang, kalaulah kita nampak seorang itu minum arak ataupun berzina, kemudian dia hilang daripada mata kita itu beberapa minit, kita perlu bersangka baik bahawa dalam beberapa minit yang dia hilang, yang kita tak nampak dia tu, dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apatah lagi kalau kita nampak orang buat salah, buat maksiat, kemudian kita tangkap gambar, nampak kawan kita pergi masuk tempat-tempat yang dilarang, masuk kedai nombor ekor ke, masuk tempat berjudi ke, ataupun tempat yang tak baik dan sebagainya, kita nampak dia sama ada kawan kita ke, ahli keluarga, lepas tu kita tangkap gambar. Obadin dah tangkap gambar, post kat ni. Itu bukan hanya merendahkan, bahkan kita telah menyebarkan, membuka keaiban dia. Dan waliyazbillah, barang siapa yang membuka aib orang lain ataupun menyebarkan keburukan orang lain, Allah akan malukan dia hatta di rumah dia sendiri. Nah, dia dah buat salah, macam tadi lah kita cakap, dia buat salah, dia bertaubat, dia insaf, khalas. Tapi kita ni yang menyebarkan keburukan orang lain, mungkin orang yang yang kita sebarkan aib dia, mungkin dia akan maafkan kita. Tapi orang lain yang terkena fitnah, nampak keburukan orang lain tu, macam apa kita nak buat? Macam mana kita nak pergi kat mereka satu persatu, suruh dia bertaubat dan sebagainya? Musibah sekarang ni. La ilaha illallah. Naam. Jadi orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang tergelincir dalam melakukan maksiat, kita ingatkan dia, kita nasihatkan dia, dan bukan mendedahkan aib dia ataupun viralkan keaiban dia. Jadi sekarang ni handphone ni sangat berbahaya, boleh mendatangkan keuntungan pahala yang banyak dengan cepat kalau kita gunakan dengan betul, dan boleh menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam neraka Jahannam disebabkan apa yang dilakukan dengan handphone tersebut. Waliyazubillahi tabaraka ta'ala. Naam. Kemudian
Nah, kemudian disebutkan di sini tentang anak-anak yatim. Nabi SAW bersabda dalam hadis, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, ataupun ana wa kafilul yatama kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang mengambil berat terhadap anak-anak yatim akan berada begini di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi bayangkan orang yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa pun kita nak sebutkan tentang orang-orang yang dekat dengan Rasulullah ataupun yang mengambil berat tentang diri Rasulullah daripada kecil sampai besar, perlu untuk kita berhati-hati, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan keadaan mereka. Apatah lagi tentang mereka-mereka yang menjadi sebab kewujudan Rasulullah di alam dunia. Apatah lagi orang yang menjadi sebab kewujudan Rasulullah di alam dunia, iaitu ibunda baginda Rasulullah Sayyidatina Aminah dan juga ayahanda baginda iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Naam. Dan di sini disebutkan kita kalau nak jaga kepentingan anak yatim ataupun kita nak menjaga anak yatim tu biar kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dah jadi trend pula sekarang ni jaga anak yatim. Sebab apa? Nak dapat duit diorang ke, mungkin anak yatim tu anak orang kaya, ibu dan ayah meninggal dunia, jaga sebab nakkan kepentingan keduniaan, ataupun kadang-kadang dah jadi macam famous pula jaga anak yatim, nak dapat nama, nak dipuji, ataupun nak dapat publicity dan sebagainya. Maka apa-apa yang kita lakukan itu perlu dijaga, perlu dicek niat tersebut, kerana jangan sampai kita buat sesuatu perkara kebaikan, zahirnya nampak kebaikan, akan tetapi yang kita inginkan bukanlah daripada keridaan Allah, tapi daripada kepentingan ataupun keuntungan dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang innal ladzina ya'kuluna, yang makan daripada harta anak yatim itu, pada hakikatnya dia memakan daripada api neraka. Walaupun dalam perihal lain, contohnya daripada dosa-dosa yang lain yang terkait dengan keuangan pun dosa akan dibalas dengan api neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus orang yang memakan daripada harta anak yatim secara zalim, maka pada hakikatnya dimakan api neraka. Dan para ulama menyebutkan begitu juga halnya dengan orang-orang yang memakan harta-harta orang lain secara zalim, khususnya yang diwakafkan ataupun daripada keperluan tu duit masjid dan sebagainya. Maka kadang-kadang kita perlu sangat-sangat berhati-hati bila kita diberikan amanah. Bila kita diberikan amanah yang mana harta itu bukan untuk satu orang tapi diwakafkan untuk setengah-setengah keperluan dan kebajikan, maka perlu berhati-hati. Baiklah, bukan suka-suka je nak jaga harta masjid ataupun kita diamanahkan dan sebagainya, tapi dia punya balasan. Kalau kita buat dengan betul akan mendapat keridaan Allah, tapi kalau tidak, waliyadzubillah, mendatangkan kecelakaan. Naam. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang menjaga anak yatim tu, kalau anak yatim dah baligh, maka perlu diserahkan balik harta. Kadang-kadang kita rasa kita lebih pandai nak uruskan harta anak yatim, bila dia dah baligh, khalas, still nak manage harta diorang lah. Kalau diorang dah baligh dan kita rasa diorang mampu untuk nak menguruskan keuangan mereka, maka serahkan balik duit tu. Dan bila nak serahkan duit pun kena ada saksi. Dalam Islam, subhanallah, bila datang bab duit ni, terutamanya bila jual beli, pinjam dan sebagainya, kena ada saksi. Sebab kita bukan nak sangka buruk dengan orang, tapi kita nak buat dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila nak kalau tak silap, Sayyidina Umar mengatakan bahawa kamu jangan tengok orang tu dahi dia hitam, baju dia compang camping, ataupun dia pakai baju ni ikut sunnah atas buku lali dan sebagainya, akan tetapi kamu tengok bagaimana dia berurusan dengan wang ringgit. Kalau dia berurusan dengan wang ringgit tu seperti mana yang
diajarkan oleh syariah, maka itu orang yang baik. Tapi kalau setakat zahir nampak pakai kupiah, dahi hitam, nampak macam orang masjid dan sebagainya, itu belum tentu lagi dia orang yang pandai menguruskan duit secara Islam ataupun orang yang boleh diamanahkan. La ilaha illallah. Yang mana sekarang ni orang banyak tertipu tentang hal duit. Nampak orang baik dan sebagainya, dia dipercaya dan sebagainya. Itu tidak diajarkan dalam syariah. Tapi kalau kita kadang-kadang biar extra cautious daripada tertipu. Allahu Akbar. Naam. Kemudian disebutkan di sini, berusahalah masukkan perasaan gembira ke dalam hati kaum mukminin dengan apa cara sekalipun, selagi mana ianya bukan yang berdosa. Setengah-setengah benda ni rasanya repetition, ada benda yang telah disebutkan ataupun yang dibahaskan, tapi idkhalus surur ala qalbil mu'min ni satu perkara yang sangat besar di sisi agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita menggembirakan hati orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan gembirakan hati kita. Kemudian disebutkan tentang menjamin siapa yang meminta jaminanmu pada sesuatu keperluan, iaitu jadi orang tengah, iaitu tukang memberi syafaat lah kurang lebih. Orang kita diberikan, mungkin kita ni diberikan kuasa, jadi bila orang datang minta kita untuk pertolongan, maka kita boleh gunakan kuasa itu untuk tolong orang lain. Contohnya bila kita ada duit, kita tolong orang dengan duit. Tapi kalau kita ada kuasa ataupun pengaruh, jadi bila orang datang minta pertolongan, kita boleh. Ataupun zaman sekarang ni mungkin kalau NGO sebagai contoh, NGO ni dia ada platform untuk nak membantu orang lain, tapi kadang-kadang diorang tak ada kemampuan, tak ada duit dan sebagainya. Diorang ada team, ada volunteer dan sebagainya untuk nak tolong orang lain, tapi kadang diorang tak ada duit. For example, contohnya nak bantu anak yatim ataupun nak bantu orang dekat Palestin ataupun dekat Syria ataupun pelarian dan sebagainya, diorang tak ada duit tapi diorang boleh sampaikan. Jadi orang yang ada duit boleh salurkan duit kepada mereka, dan diorang ni sebagai tukang memberi syafaat lah, memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan, sebab diorang ada platform dan ada orang yang boleh buat kerja. Diorang jadi orang tengah untuk menyampaikan kebaikan, sama ada daripada segi harta ataupun kemahiran ataupun daripada yang ni barang-barang keperluan. La ilaha illallah. Dan kita jadi orang tengah ni pun tak semestinya kena ada institution kita nak ataupun organisasi. Kita jadi orang tengah, kadang-kadang ada orang datang kat kita, datang kat masjid ataupun datang kat rumah kita minta pertolongan. Dia cakap dia orang susah, family susah ataupun perlukan operation dan sebagainya, tak ada duit nak buat operation. Jadi kita ni mungkin kita tak ada duit juga nak bantu dia, tapi kita kenal orang-orang yang dermawan, yang ada duit, yang ingin membantu, yang boleh nak bantu, maka kita jadi orang tengah. Kita pergi jumpa si fulan, mintakan duit sumbangan, tapi kita make sure lah juga orang yang datang minta tolong tu betul-betul perlu. Kalau dia tak perlu, kita malukan diri kita lah jadi orang tengah, lepas tu rupanya orang tu tak betul. Naam. La ilaha illallah. Naam. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang pahala orang memberi syafaat, iaitu orang jadi orang tengah. Nabi bersabda, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, jadilah orang tengah untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka kamu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita beri syafaat, kita bantu orang lain untuk memenuhi daripada hajat mereka atas perkara-perkara kebaikan, jangan pula kita jadi sampaikan kebaikan kepada orang lain tu untuk dia melakukan kejahatan. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Sebagai contoh, zaman sekarang ni kita ada pangkat, kita ada kedudukan, kita ada pengaruh, orang nak minta tolong kepada kita tolong, tapi ada syarat, duit bawah meja. Kau nak senang, okey, ada syarat dia, ada amount dia dan sebagainya. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Itu dah kira rasuah, itu dah tak kira memberi syafaat. Dan orang yang paling besar yang memberi syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in.
akulah orang yang pertama yang diizinkan untuk memberi syafaat, dan akulah orang yang pertama diizinkan oleh Allah untuk diterima syafaatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syafaat Rasulullah yang paling besar, tapi kita pun apa-apa yang kita mampu untuk bantu orang lain, jadi orang tengah. Subhanallah, kadang-kadang satu orang ni dia sifat dia suka membantu. Jadi dia bantu orang dengan duit, dia bantu orang dengan kedudukan dia bantu orang dengan setiap yang lebih baiknya, bila dia ada kedudukan, dia bantu orang lain untuk permudahkan urusan-urusan agama. Kita permudahkan urusan-urusan agama orang lain, itu perkara yang paling baik. La ilaha illallah. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kat sini pula, tapi syafaat hanya boleh digunakan ataupun untuk perkara-perkara yang selain daripada hukum hakam. Adapun perkara yang terkait dengan hukum hakam, tak boleh beri syafaat. Orang tu dah ditetapkan untuk bukan tuduhan, dah ditetapkan, dah dituduh, dah disabit melakukan dosa seperti zina atau pencurian dan sebagainya, maka dah tak boleh nak bagi syafaat. Kita tak boleh nak bagi syafaat atas perkara-perkara yang terkait dengan hukum hakam Islam. Disebutkan tentang qadi-qadi zaman dahulu, mereka ni sepanjang mereka jadi qadi, mereka tak terima apa-apa hadiah pun yang diberikan kepada orang lain. Dia sepanjang dia menjadi qadi ataupun dia memegang satu-satu jawatan keagamaan, dia tak pernah menerima apa-apa hadiah. Sebab apa? Takut-takut dia punya menjatuhkan sesuatu hukum tu jadi bias. Jadi dia tak terima apa-apa pemberian daripada orang lain sepanjang dia memegang jawatan tersebut. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kalau ada yang berbuat jenayah dari kalangan bangsawan, hukuman tidak ditegakkan. Akan tetapi kalau yang buat jenayah itu daripada orang-orang biasa, maka hukum ditegakkan. Disebabkan itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menunjukkan ketegasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan hukum, baginda bersabda, "Lau sarqat Fatimah bintu Muhammad la qata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka aku sendiri, kata Rasulullah, akan memotong tangannya. Hasya, yakni tak jauh sekali untuk Sayyidatina Fatimah melakukan perkara tersebut. Akan tetapi nak tunjukkan betapa firmnya Rasulullah dalam menegakkan syariat, hatta kalau anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling baginda sayangi itu mencuri, maka akan dipotong tangannya. La ilaha illallah. Maka daripada segi hukum hakam, tidak kita ambil ringan. Kita tidak ambil ringan tentang perkara hukum hakam. La ilaha illallah. Baru ni saya kadang-kadang kita tak faham kan kenapa kadang lawyer ni dia membela kan. Kadang-kadang kita rasa macam kenapa lawyer ni dia bela orang yang banyak dituduh, sedangkan orang semua kata oh dia ni buat tu, dia ni buat tu. Saya diberitahu oleh satu orang pensyarah law lah, dia dah lama bersyarah tentang undang-undang. Jadi dia kata lawyer ni tugas dia bukan untuk nak tolong dia punya anak guam. Tugas dia tu untuk nak make sure tuduhan yang disabitkan kepada anak guam dia tu betul, valid. Sebab apa? Sebab hatta maqasid syar'iyah, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga kebebasan dan sebagainya. Jadi untuk nak mensabitkan satu orang itu dengan jenayah yang dilakukan, perlu ada hukum-hukum yang bukti-bukti yang jelas. So selagi mana bukti itu tak jelas mengikut undang-undang, dia tak boleh disalahkan. Maksudnya bukanlah nak selamatkan dia, tak, tapi nak make sure apa-apa kesalahan yang disabitkan kepada dia itu ada betul-betul bukti yang kukuh seperti mana yang ditetapkan dengan undang-undang. Itu sahaja. So macam okey, so kita rasa oh lawyer ni pandai putar belit lah apa semua kan. Mungkin ada yang buat macam tu, tapi bukanlah semua. Maksudnya diorang punya tugas tu sebenarnya untuk supaya anak buah mereka tu tidak disabitkan tanpa ada bukti yang kukuh, tanpa ada bukti yang kukuh. So macam okay, that's a good point. Kita selalu ingatkan oh lawyer ni kadang
La ilaha illallah. Maksudnya kalau betul dia orang membunuh, ada hatta dalam Islam, subhanallah, orang-orang yang mengaku berzina dan sebagainya, Nabi berpaling beberapa kali. Maksudnya dah 4 kali dia mengaku, maksudnya dah kira saksi 4 kali lebih kurang macam tu. Barulah itu pun ditunggu selepas dia melahirkan anak, selepas dia habis menyusu dan sebagainya. Hatta dalam satu kisah, Sayyidina Ali bin Abi Talib didatangi oleh satu orang, dia mencuri, kemudian dijatuhkan hadnya, maka tangannya pun dipotong. Jadi bila dipotong, orang yang kena potong tangan ni jumpa dengan satu orang, jadi orang ni cakap buruk tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang ni cakap buruk tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi orang yang kena potong tangan ni puji Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia ni orang yang bagus dan sebagainya. Jadi ada orang lain yang dengar orang ni kena bukanlah nak kata nak backing Sayyidina Ali bin Abi Talib, tapi cakap baik tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib, walaupun setelah dikenakan had kepada dia, tangan dia dikena potong. Jadi dipanggil orang yang kena potong tangan ni, maka didoakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, diletakkan tangan tu, kemudian tangan tu cantum dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunjukkan syariah itu ditegakkan, akan tetapi selepas itu kalau Allah nak sembuhkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disembuhkan. Akan tetapi had dijalankan. Kemudian Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan, jagalah akhlak kenabian dan hendaklah anda selalu tersenyum di hadapan sekalian kaum mukminin, memberikan muka yang berseri-seri dan manis, bagus berbicara, lembut kelakuan dan merendah diri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah dirimu terhadap kaum mukminin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliqin ataupun talqin. Jangan engkau cuba merendahkan sesuatu kebaikan walaupun anda menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam lagi, al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Perkataan yang baik itu sama dengan sedekah. Di antara berita-berita yang maksurat, ya ini sama ada kata-katanya ataupun doa-doa dan wirid-wirid yang diajarkannya dari orang-orang yang terdahulu. Apabila dua orang muslim bertemu lalu mereka berjabat tangan, akan dibahagikan kepada mereka 100 rahmat, 90 rahmat, 99 daripadanya bagi orang yang lebih banyak menampakkan gembira. Dekat sini disebutkan tentang akhlak kenabian. Yang ini Allah Subhanahu wa taala bila menciptakan manusia itu, dijadikan setiap tubuh badan itu ada tugas masing-masing, ada perintah dan ada larangan. Untuk mata ada perintah dan larangannya, untuk telinga ada perintah dan larangannya, untuk lidah, untuk tangan, untuk kaki, untuk hati, untuk perut dan seterusnya. Maka apabila dilakukan, apabila digunakan tubuh badan itu untuk ketaatan dapat pahala, digunakan untuk kemaksiatan dapat dosa. Apabila memandang mata itu dengan kepada perkara-perkara yang diperintahkan Allah, melihat kepada Al-Quran, melihat kepada kedua ibu bapa dengan kasih sayang, melihat kepada para ulama dengan penuh ta'zim, melihat kepada saudara mara dengan husnudzan, berbaik sangka, dan untuk mengeratkan silaturahim dan sebagainya, maka kita akan mendapat pahala. Begitu juga sebaliknya, dan begitu juga dengan anggota tubuh badan yang lain, mata, mulut. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan muka kita ni, kalau kita gunakan untuk kebaikan dapat pahala. Kita senyum kepada orang Islam ataupun kepada manusia, kita akan dapat pahala. Kerana apa? Senyuman itu sedekah, dan kerana senyuman itu akan menggembirakan hati orang lain. Kalau kita gunakan muka kita ini untuk bermasam muka, nak menunjukkan tak puas hati kita kepada orang lain, ataupun nak tunjukkan yang kita ni lebih hebat daripada orang lain yang kena please kita, kita tak perlu pleasekan orang lain, seakan-akan kita ni rasa kita ni lebih superior daripada orang lain, maka dengan itu kita akan mendapat dosa, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Ataupun kadang-kadang kita dengan muka ataupun ekspresi muka kita ni, kita nak tunjukkan bahawa kita ni memandang rendah kepada orang lain, ataupun senyum sinis dan sebagainya, maka dengan itu kita akan mendapat dosa, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis bahawa
ataupun dalam riwayat bahawa tak ada orang yang lebih banyak senyum kepada sahabat-sahabatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih banyak senyum kepada sahabat-sahabatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Jarir Al-Bajali dia kata, tak pernah aku berjumpa dengan Rasulullah melainkan Rasulullah dalam keadaan tersenyum. Dan kita tahu Rasulullah ni mutawasilul ahzan, yakni dalam syama'il disebutkan Rasulullah ni sentiasa sedih kenapa memikirkan tentang keadaan umatnya, sentiasa menginginkan kebaikan kepada umatnya dan sentiasa ingin menyelamatkan umatnya daripada kecelakaan ataupun daripada kesusahan. Azizun alaihi ma'anitum, berat ke atas diri Rasulullah untuk melihat umatnya berada dalam kesusahan. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Tapi di sebalik perasaan yang Rasulullah pikul, kerisauan yang Rasulullah pikul untuk mendatangkan kegembiraan kepada umatnya dan untuk menyelamatkan umatnya daripada kesusahan, Nabi tak pernah tunjukkan muka sedih. Kita ni susah kan, kadang sedih je boleh nampak dekat muka tengah sedih, ada problem je nampak dekat muka tengah ada problem. Tak boleh nak cover, tak boleh nak control kan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat dia, walaupun banyak mana problem baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan ujian yang ditimpa oleh Rasulullah ni tak ada asyaddul bala'i al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling teruk kena musibah adalah para nabi, dan tak ada orang yang lebih teruk musibahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil ibu dan ayahnya diambil, kemudian anak lelakinya diambil, kemudian satu persatu anak perempuannya wafat sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, kecuali Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun Sayyidatina Fatimah meninggal dunia 6 bulan selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ujian tu tak masuk nak mikul tanggungjawab dakwah dan sebagainya di pulau, dikeluarkan daripada bumi. Jadi kesusahan yang dilalui oleh Rasulullah daripada kecil sehingga baginda wafat tu tak pernah stop. Tapi di sebalik segala ujian yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, Nabi masih lagi menunjukkan senyum kepada as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. La ilaha illallah. Tu nak menyebut, nak menunjukkan betapa lapangnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan kepada Rasulullah, yang ini bukankah kami telah melapangkan dada kamu. Yang mana lapang dada, orang yang lapang dada ni tak ada benda yang akan menyusahkan dia. Sebab dia okey je, take it easy, take it light. La ilaha illallah. Dan disebutkan tentang kesabaran ni, as-sabru sukunun nafs. Sabar itu pada hakikatnya jiwa yang tenang. Maksudnya orang yang jiwa dia tenang, tak ada benda yang akan irritate dia, tak ada benda yang akan buatkan dia marah. Sebab apa? Sebab dia still, yang ni still water, tak ada letaklah apa-apa dalam tu, dia dapat contain, withhold, dia dapat absorb benda tu. La ilaha illallah. Allahumma akrimna. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita lapang dada dan sifat sabar dan sifat redha atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada perkara yang buatkan kita risau. Sebab apa? Sebab kita yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan perbuatannya sebelum dengan perkataannya, agar supaya kita menunjukkan wajah yang indah kepada setiap orang yang kita jumpa. Disebutkan bahawa Sayyidina Fadalah, seorang yang memeluk agama Islam selepas pembukaan kota Makkah. Ini selepas pembukaan kota Makkah, Rasulullah tawaf. Jadi bila Nabi tawaf, Fadalah ni orang yang paling dibenci sekali Rasulullah, sampai dia plan nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tengah tawaf, dia pegang pisau ikut belakang Nabi, ada chance dia nak tikam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap kali dia nak datang dekat, Rasulullah berpaling, ini pusing belakang tengok, tanya, apa yang kamu sedang berbicara dalam diri kamu wahai Fadalah? Maka dia kata, ya Rasulullah, aku tak buat apa, aku sedang berzikir. Jadi Rasulullah pun continue tawaf. Nabi senyum, Nabi pun continue. Lepas tu bila dia nak dekat dengan Rasulullah, nak tikam, Nabi pun pusing, tanya dia, apa yang sedang kamu fikirkan wahai Fadalah? Dia kata, tak ada benda ya Rasulullah, aku hanya sedang berzikir. Nabi pun continue buat kali yang kedua. Kemudian bila kali yang ketiga,
Nabi tak tanya, Nabi letakkan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dekat dada dia, dan dia kata, wallahi, sebelum Nabi letakkan tangan baginda di dadaku, tak ada orang yang paling aku benci melainkan Rasulullah, tapi bila Nabi angkat tangan, Nabilah orang yang paling dicintai oleh Fadalah. Tapi asyahid hina, kenapa dibawa cerita ini? Kerana apa? Kerana hatta kepada orang yang nak membunuh baginda Rasulullah pun Nabi mampu untuk nak bersenyum, nak bergembira. Ini bukannya orang tak puas hati, orang cakap belakang, orang zalimi kita, orang ambil harta kita, orang ambil hak kita, orang ni, orang tu. Ni orang yang dah memang confirm nak bunuh. Dia ada peluang je dia akan nak bunuh. Tapi Nabi masih lagi able to smile dekat muka pembunuh, sehingga ada artikel yang ditulis senyuman kepada si pembunuh. Ada orang tulis artikel senyuman kepada si pembunuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Dan mampu untuk bersenyum kepada orang yang menzalimi kita ataupun orang yang inginkan keburukan kepada kita, ni satu akhlak yang terpuji. Yang ini kita nak senyum kepada orang yang senyum dengan kita tu, okey, fine, normal lah kan. Orang buat baik dengan kita, kita buat baik dengan orang. Tapi nak buat baik, husnul khuluq ni kata Rasulullah, a'ti man haram, beri kepada orang yang tak nak beri kepada kita. Wa'fu amman zalama, memaafkan kepada orang-orang yang menzalimi kamu. Wasil man qata'a, dan sambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan. Itu hakikat husnul khuluq. Jadi kita tanya diri kita, kita mampu tak buat apa yang disebutkan oleh Rasulullah? Maka kalau kita rasa kita mampu, barulah mungkin kita dapat bolehlah nak dapat title husnul khuluq tu. Tapi sekarang kita syok sendiri kan, aku rasa aku ni dah bagus dah, akhlak dah bagus kan. La ilaha illallah, yang mana athqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Perkara yang paling berat, amal kebaikan yang paling berat sekali yang akan memberatkan neraca timbangan di akhirat nanti adalah akhlak yang baik. Maka salah satu tanda orang yang mempunyai akhlak yang baik ini adalah dia mampu untuk membalas dengan kebaikan walaupun orang itu melakukan kejahatan. La ilaha illallah. Sekarang ni kita nak senyum dengan orang yang berselisihan faham dengan kita pun kadang susah kan. Orang tak agree dengan kita dalam mesyuarat pun kita dah, ataupun tak support kita punya idea, kita dah tak puas hati. Dah lah tak bagi idea, lepas tu aku bagi idea, dia tak nak terima. Ishaba. Berbeza pendapat, kita tak puas hati. Berbeza mazhab, kita tak boleh nak bersenyum. Berbeza tarikah, kita tak boleh nak senyum. Berbeza guru, tak boleh nak senyum, tak boleh nak sit under one roof. Berbeza madrasah, tak boleh. Hatta satu guru, satu madrasah pun kadang-kadang tak boleh nak agree. Rasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Fitnah di akhir zaman, iaitu perpecahan. Salah satu asbabnya kata Rasulullah, sebab benda yang simple, Nabi suruh rapatkan saf, Nabi suruh tegakkan saf, maka dengan itu akan tegak kan. Tetapi dengan perkara-perkara yang berlaku dan sebagainya, la ilaha illallah. Allahumma rud manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali sifat-sifat yang mulia yang telah diambil daripada kita, dan mengembalikan adab-adab yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, sehingga kita mendapat banyak kebaikan daripada akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan senyuman kepada orang lain, memulakan senyuman ataupun memulakan salam kepada orang lain juga salah satu sifat tawaduk. Tanda orang itu merendah diri, dia yang memulakan dahulu senyum kepada orang lain, dia yang memulakan dulu memberi salam kepada orang lain. Dan ni juga si akhlak dan adabnya Rasulullah SAW. Sahabat Nabi mengatakan bahawa tak pernah aku mendahului Rasulullah dalam memberi salam. Walaupun memberi salam ni ada adab-adab dia. Yang ramai beri salam kepada yang sedikit, yang berjalan beri salam kepada yang tak bergerak ataupun duduk ataupun berdiri, yang berdiri bagi salam yang duduk dan sebagainya. Akan tetapi Rasulullah dalam setiap keadaan dia akan mendahului orang lain dalam memberi salam sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan betapa alertnya Rasulullah dan betapa rendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pangkat yang paling besar, pangkat tak ada orang yang lebih tinggi pangkatnya daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah sentiasa mendahului dalam melakukan kebaikan. Juga sifat daripada peluah, sifat sebagai seorang ketua, pemimpin, dia yang menunjukkan
perkara tersebut dahulu sebelum orang lain ataupun sebelum mengajarkannya kepada orang lain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kemudian disebutkan di sini nak bagi semangat supaya kita ni nak menunjukkan senyuman yang luar biasa kepada orang lain. Dalam riwayat disebutkan bahawa bila dua orang bertemu, Allah turunkan 100 rahmat. Kemudian 99 rahmat itu diberikan kepada orang yang paling banyak senyum, orang yang paling menampakkan kegembiraan kepada orang lain. Kadang-kadang kita tengok orang-orang salih ni kan, orang-orang alim, dia bila jumpa orang, subhanallah, dia punya senyum macam kita ni orang yang sangat penting. Macam kita ni orang yang sangat penting. Dia berjumpa dengan kita macam kita ni macam kita ni orang yang sangat penting pada mata dia. Tapi kerana apa? Kerana mereka memahami bahawa orang yang paling menunjukkan kegembiraan bila berjumpa dengan saudara yang lain, maka dia akan mendapat 99 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekarang ni kita nak bagi salam pun rasa kekok sekali. Kadang dalam masjid pun bertembung nak bagi salam rasa macam patutkah aku bagi salam? Tak patut. Patutnya memang patutlah, memang sepatutnya macam tu. Tapi punya dah sekarang ni kita terlampau sibuk dengan diri sendiri, kita tenggelam dengan kita punya kesibukan harian, kesibukan dunia, sehingga kita kadang in our own world. Lepas tu kadang-kadang bila bagi salam kat orang, orang tak jawab, kita pula rasa bersalah kan. Kita rasa bersalah, end up kita tak bagi salam, Sebab tu sahabat-sahabat mengatakan bahawa bila setiap daripada mereka merasakan dia orang yang paling penting pada mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab cara Rasulullah layan dengan senyuman baginda, dengan lemah lembut baginda, dengan perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka merasakan bahawa mereka adalah orang yang paling penting di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahawa ingat, jangan sampai anda tidak bertegur sapa dengan seorang muslim kerana ikut kehendak hatimu. Jika ada maslahat keagamaan untuk menjauhinya, maka jangan sampai menjauhinya lebih dari 3 hari sahaja. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajara akhahu fawqa 3 adkhalahu Allahu an-nara illa an yatadarakahu Allah bi rahmatin. Siapa yang tidak bertegur siapa terhadap saudaranya melebihi 3 hari, kelak dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, kecuali jika dia membebaskannya dengan rahmatnya. Semua ini apabila menjauhinya itu kerana tujuan mendidiknya. Adapun jika dia suka melakukan yang batil, yang salah, dan meninggalkan yang hak, iaitu benar, maka tiada akhir baginya sehingga dia kembali kepada yang benar, yakni menjauhi dalam hal serupa itu adalah wajar. Nah, dekat sini adab untuk tidak bertegur sapa, bukan adab untuk tak bertegur sapa lah. Maksudnya yang dibolehkan dalam syarak untuk kita tidak bertegur sapa ni bila ada problem hanya 3 hari, tidak lebih daripada 3 hari 3 malam, 72 jam. Lebih daripada itu tak boleh. Nah, kecuali kalau kita tak bertegur sapa itu ada kemaslahatan ataupun untuk mendidik. Kita sebutkan dalam hadis ataupun dalam riwayat bahawa sewaktu peperangan Tabuk, antara orang-orang yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah dan as-sahabah untuk tidak bertegur kepada mereka kerana terlambat menyertai peperangan ataupun kerana tidak menyertai peperangan Tabuk tu ada 3 orang. Salah seorangnya Ka'ab bin Malik kalau tak silap. Maka tak ada seorang pun yang dibenarkan, macam kena boykot terus lah, kena boykot terus, tak boleh nak bercakap dengan dia sampailah turun perintah Allah untuk nak terima taubat mereka, baru boleh bercakap balik dengan. Maka bila ada sebab-sebab keagamaan untuk mendidik ataupun untuk mendidik dan sebagainya, maka dibolehkan. Dalam hadis juga Rasulullah apabila salah seorang daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpat ataupun mengatakan perkara yang tak elok terhadap salah seorang isteri yang lain, maka Rasulullah tidak mendatanginya selama 2 bulan, beberapa bulan. Untuk apa? Tujuan mendidik. Dan dekat sini Imam Haddad menambahkan lagi ataupun menyebutkan bahawa selagi mana
orang itu melakukan kesalahan, perkara yang batil, mungkin untuk didik dia, kita boleh untuk tidak berbicara dengan dia selagi mana dia masih melakukan kebatilan itu, ataupun selagi mana dia meninggalkan daripada perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula kita nasihat, mula kita ajar, kita ingatkan dan sebagainya. Lama-lama bila dia tak buat, dan ini juga berlaku dalam as-sahabah radhiyallahu anhum. Kalau tak silap, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak bertegur sapa dengan anak dia sampai dia meninggal dunia, sebab ada perkara yang dilakukan oleh anak dia yang menyalahi daripada agama, sehingga dia tidak bertegur sapa dengan anak dia sampai dia meninggal dunia. Wah, kata maksudnya, tapi secara umum kita tak boleh nak ikut hawa nafsu. Kalau nak ikut hawa nafsu, maksimum 3 hari. Maksudnya kita tak puas hati kadang-kadang perkara-perkara remeh kan. Kadang-kadang perkara remeh, mungkin suami isteri ataupun mungkin adik-beradik, mungkin saudara mara dan sebagainya, ada disagreement over certain things. Paling maksimum 3 hari. Lebih daripada 3 hari tak boleh. Bahkan lebih daripada 3 hari itu kadang-kadang amalan pun tak diangkat. Lakulah amalan banyak mana pun, tapi sebab ada disagreement, maka Allah akan mengatakan, khalas, yang ni amalan mereka biar dulu, hatta yastaliha, biarkan dulu amalan mereka. Amalan baik pun tak diangkat, amalan buruk ditulis, sampai mereka berbaik antara satu dengan yang lain. La ilaha illallah. Dan kalau kita tengok di sini punyalah banyak adab-adab antara saudara, antara sesama muslim, sesama manusia ni, nak menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga relationship antara satu dengan yang lain. Dan disebutkan di sini juga, kadang-kadang kita mulakan, ataupun dalam English apa dia panggil, we break the ice. Kadang-kadang kat mana-mana kita jumpa dengan orang kan, mungkin dekat bus stop, mungkin dekat train station, mungkin dekat tempat-tempat mana yang kita pergi, while waiting, kita boleh tanya dan sebagainya, ambil tahu. Untuk apa? Tujuan dia untuk dakwah juga. Kadang-kadang bila kita cakap dengan orang, hatta dengan orang bukan Islam, tapi dengan kita cakap dengan dia dengan cara yang baik, seakan-akan merasakan kepada dia keindahan agama Islam, menunjukkan keindahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak adalah orang biasanya kadang-kadang nak dekat negara barat dan sebagainya, kita bila diorang jumpa orang Islam ni, macam-macam idea datang ke fikiran mereka. Ataupun kita duduk, neighbor kita orang bukan Islam dan sebagainya, kadang-kadang diorang ada idea yang tak betul tentang agama Islam. Tapi bila dia berinteraksi dengan kita, dia tengok akhlak kita, dia tengok muamalah kita, dengan itu hatta dia tak masuk Islam, tapi dia punya idea, dia punya konsep ataupun gambaran terhadap agama Islam tu dah berubah. Dia tahu, Masya Allah, orang Islam ni ada sistem, ada prinsip, ada akhlak yang terpuji. Disebutkan tentang satu orang alim ni daripada kota dan negeri Arab lah. Jadi dia berhijrah ke Indonesia selama beberapa tahun, kurang lebih 20 tahun macam tu. Dia duduk kat Indonesia, dia berjiran dengan orang yang bukan Islam. Jadi selepas dia duduk beberapa tahun ataupun 20 tahun dekat Indonesia, dia pun balik. Jadi orang neighbor dia ni mungkin segan nak tanya directly, dia pun tanya orang lain, yang ni siapa yang duduk ni kan? Jadi orang pun tanyalah, kenapa kau nak tahu? Dia kata, selama 20 tahun aku berjiran dengan dia, tak pernah aku nampak sekali pun dia tengok ke dalam rumah aku. Sekali pun aku tak pernah tengok dia cuba untuk nak tengok directly ke dalam rumah aku. Punya adab dijaga, sampai di notice oleh jiran. Yang ni kita zaman sekarang ni biasalah kan, jalan depan orang, tengok dalam rumah dia ada apa, tengok kat tingkap apa dia tengah buat. Kalau pergi masuk Singapura tu lagi HDB kan, panjang, boleh tengok, ataupun duduk kat hotel dan sebagainya. Tak fudul dia ni, waliyadzubillah. Tapi sebenarnya tu adab, ini tak boleh nak lihat, walaupun tak ditutup, walaupun diperintahkan untuk ditutup. Kalau orang tak tutup aurat, kita kena tundukkan pandangan. Hatta orang tutup aurat pun, kalau tak ada keperluan, kita tundukkan pandangan. Apatah lagi kalau tak tutup aurat, orang tak tutup rumah dia, adab untuk kita merendahkan pandangan, walaupun diperintahkan dalam agama Islam lah untuk tutup, jangan bagi orang nampak. Yang mana disebutkan kalau zaman dulu tu tingkap tinggi. Zaman-zaman dulu kalau dekat Yaman, kat Mesir, tingkap tu dibuat tinggi. Tingkap tu untuk just nak ada air masuk, bukan untuk orang lain tengok apa yang berlaku di dalam rumah. Tetapi sekarang ni French window sampai ke bawah. Semua dia nak bagi tengok. La ilaha illallah
Hakadha. Akan tetapi kita ni nak train diri kita untuk jaga adab Islam. Maksudnya walaupun mana saja kita berada, kita cuba amalkan daripada syariah yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Insya-Allah kita akan sambung pengajian akan datang, minggu akan datang. Dan insya-Allah malam ni pun kita ada kelas peringatan tentang umur insan yang terbuka untuk kaum muslimin dan muslimat. Ada live juga kalau tak dapat datang. Moga-moga Allah SWT jadikan kita orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Moga-moga Allah SWT jadikan kita orang yang paling banyak mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Dan moga-moga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh Rasulullah SAW fi khairin lutfin wa afiyah ala hadhihi kullin ya salih jami' khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأخر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. Kalau dia bagi permission maaf muskilah. Yang ni memang kadang-kadang orang suka kan, ni baru beli kereta dia nak tunjukkan kita, dia baru pindah rumah dia suruh tengok. Maaf muskilah. Maksudnya memang dia izinkan, tapi kalau secara umum tak. Barakallah. Jangan. Jangan. Okay,